ke atas lah kan. Okay. Alright, jadi saya tunjuk satu artikel ni sekejap. Dia komputer saya ni kena buka file dulu baru boleh saya share. Sekejap, saya buka dulu. So siapa yang nanti mungkin nak tanya soalan tu boleh je lah. Kita dengan Dr. Fazli ni. Pak Cik banyak buat artikel sampai janggut pun panjang. Itulah, tapi itulah dah lama dah ni. Tak boleh panjang dah. Mungkin kawan saya kata banyak sangat fikir, kalau tak fikir lagi panjang janggut kau tu, dia kata. Okay, sekejap saya nak tengok artikel mana. Saya rasa yang ni, sekejap saya buka dulu. Saya buka dulu lah kan. Kalau tak kena kan saya buka satu lagi. Rasanya ni semua koleksi saya berkaitan dengan critical success factor tu. Sekejap. Saya tengoklah, saya tunjuk beberapa lah yang saya buat. Sekejap komputer saya ambil masa sikit kalau dia nak buka satu file ni. Okey, ni betul lah ni. Sekejap saya share. Okey, nampak ke? Sekejap, dia lupa lah. Dia tengah running sekejap. Okey, nampak. Okey, nampak kan? Okey. Sekejap saya nak besarkan sikit. Okey. Okey, ni saya letak belah sini. Okey, sekarang ni jurnal tu dekat Emerald. Okey, ini saya cakap terus terang lah. Nur Syazwani ni Muhammad Fuzi. Saya nak dapat RA macam dia cukup susah lah. Jadi dia lama daripada master by research saya sampailah PhD. Dia memang ni orang Perak lah. Tak malulah. Saya pun sama je lebih kurang macam dia. Daripada orang kata takut tulis English sampai sekarang dia beranilah nak menulis dan bercakap. Saya ingat sampai sekarang lagi lah masa nak tulis artikel dengan dia, first paper dia tulis dekat saya bukanlah gelak mengetawakan tidak, tapi gelak dia faham lah, teruk sangat kau punya English ni kan. Jadi gelak-gelak macam tu. Jadi tapi itulah disebabkan usaha-usaha dia memang antara student yang bagi saya first dia rajin, dua dengar kata. Dia tak ada kona-kona. Kalau tip saya bagi dia ikut je. Kan. Jadi dia ni masih dia buat, yang ni masih paper dia buat PhD ke master ni. Ni PhD dia. Okey, saya nak cerita paper dia Critical Success Factors of Environmental Management Accounting Practice. Sebab dia ni memang register PhD Management Accounting. Okey. Alright, ni dia punya abstract. Biasalah kalau dalam Emerald memang dia, ini yang menyebabkan orang tak nak hantar ke Emerald sebenarnya, dia takut. Sebab lama abstract pun pecah-pecah. Purpose lah, design lah, finding lah, research limitation lah, practical implication, original value. Semua ada benda macam ni kan. Jadi kita pun hantar tempat lain lah, susah lah, template Emerald. Jadi tak susah mana pun. Jadi kalau macam Nur Syazwani ni rajin kan, panjang lah. Kadang-kadang tak perlu panjang-panjang. Dua ayat pun dah cukup dah. Jadi kajian ni menggunakan pilot study. Gunakan pilot study seramai 60 manufacturing lah, manufacturing companies kat Malaysia. Yang ni research paper lah. Walaupun pilot, tapi dia tak research paper lah sebab ada data. Ada data. So dia punya, kita tengok outline ni, simple outline je. Introduction, macam biasa lah introduction. Cerita sikit introduction. Kemudian dia cerita pasal, kat sini beritahu sikit. Kenapa dia buat table 1 ni? Table 1 ni ngada-ngada je kalau tanya saya. Simple je table ni. Letak finding, letak country, letak authors. Ada dah atas ni. Yang dia cakap ni ada je kat atas ni dan di side ni. Tetapi dalam artikel kena ada table. Nak tulis artikel, presentation sangat penting. Kena buat table. Table paling mudah, table macam ni lah. Ada finding, ada country, ada authors. Kena buat. Jadi kita usahakan dalam penulisan artikel kena ada table supaya nak nampakkan presentation. Kenapa? Student degree suka. Student degree suka ambil table ni. Nanti dia crop, dia ambil, dia masuk dalam assignment dia. Untuk menambahkan muka surat lah, macam-macam. Jadi memang kajian dah dibuat dengan meletakkan rajah dan table akan meningkatkan view dengan download. Student degree tak adalah buat citation tapi view dengan download. Kemudian habis introduction. Introduction ni macam biasalah, ada semua lah kan. Ada problem statement, ada issue, semua dalam tu. Ada objektif semua. Terus masuk literature review. So literature review macam biasalah. So bila dia buat paper critical success factor ni, benda lain tak banyak. Analisis pun tak banyak. Jadi mungkin yang kita boleh banyakkan adalah literature review. Jadi tulislah literature review macam biasa. Jangan takut boleh buat nombor-nombor, buat point-point pun tak ada masalah. Jangan risau kita tulis artikel macam biasa. Bila tengok ada colour warna hijau, setting kiri kanan, bukan kita buat ni editor dia yang buat. Bukan kita buat, Emerald yang setting benda ni jadi tulisan macam ni. Bukan kita hantar Time News Roman je, jadi tulisan jadi lain. Ini semua kerja editor, bukan kerja kita.
Okay, kita buat literature review. Okay, buat literature review, kemudian metodologi. Walaupun pilot study tetap ada metodologi kan. So ceritalah dia pakai soal sidik, apa dia punya demografi, ada 25 items. Okay, alright. Yang ni tolong ubah kalau tanya saya dari segi etik salah ni. Dia letak panel of expert. So soal sidik dah siap, sahkan pakar lah. So kalau tanya saya jangan letak nama universiti, tak boleh ni letak nama universiti ni. Letak nama company pun tak boleh. Ni kalau academician ni tahu ni depan ni doktor ni, doktor kalau orang tahu dia tahu ni. Ni confirm orang tahu ni. Sebut general manager Lincoln Cashworth Sdn Bhd, tahu siapa ni. Jadi kalau boleh kita hidden lah, letak number 111 ke, letak je academic lecturer dah. Position expert academic lecturer itu tak perlu kita letak benda ni lah. Kalau ikutkan sebenarnya, kalau bagi Emerald dia tak salah. Bagi dia beranggapan kita masukkan nama ni dan minta izin. Tapi bagi saya tak ada isu lah. Memang student ni memang selalu communicate dengan dia orang ni. Memang saya silap saya bila publish artikel ni dia orang share kot artikel ni dengan dia orang. Kan. Okay, kemudian result and discussion. Ni pilot study nak tengok ni je. Macam biasalah demografi mesti ada kan. Soal sidik bagian depan kan demografi buatlah simple je. Beritahu tentang kalau company dah ada ownership siapa, industry factor, frekuensi je peratus kan. Ni simple lah sebab kita punya demografi bagian depan. Okay, kemudian dia cerita ni elaborate dah ni. Daripada table tu cerita elaborate sikit-sikit. Cerita sikit-sikit. Okay, kemudian masuklah dia punya pilot study. Pilot study kan Chrome Alpha. Tunjukkan semua ada 0.8, semua lebih daripada 0.7 kan. Settle lah. Okay. Kemudian ini yang dia buat critical success factor pakai mean tadi. Tak ada standard deviation pun, mean saja. Ni environmental ada 4.2, secara total kita average kan dapat 4.22. Ni ada 4.283, 4.3, 4.383, 4.343. So yang paling 3 adalah 4.394. Paling 3 environmental safety lah. So dia ada environmental cost, environmental regulation, environmental safety, management commitment dengan customer focus. Yang paling tinggi, yang paling tinggi 4.9, 4.3, 4.2, 4.3 ni lah. Paling tinggi environmental safety. Sebab tu nombor 1. Okey, sebelah. Dia dah ranking dah. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5. Itu je critical success factor. Nampak ni? Average rating of critical success factor. Kemudian buatlah graph. Graf ni diikut saya buat kat Excel je. Buat benda dia buat kat Excel dapatlah graf macam ni. Yang color hijau ni semua dia buat. Asal-asal kita letak color juga. Tapi dia tukar je, ambil color jadi warna hijau saja. Okay. Mungkin corporate color emerald kan warna hijau. Jadi dia warna hijau je. Jadi lepas tu ceritalah sikit kat bawah tu. Kan? Kita punya result tu. Lepas tu conclusion. Ni discussion lah. Maksudnya lepas letak ranking ni. Lepas tu kita buat interpretasi. Merangkap discussion kat sikit kat sini. Kemudian conclusion bagilah cadangan practical implication. So apa limitation sikit macam biasa. Okay, lepas tu letaklah reference macam biasa. Reference nak tunjuk. Okay, nama jurnal ni Measuring Business Excellence. Tengok citation yang ketiga pun dah nampak dah. Measuring Business Excellence. Kita kena cite jurnal yang kita nak hantar. Nampak dia dah cite Measuring Business Excellence. Okay, Sustainability Accounting Management Policy Journal ni pun daripada Emerald. Ni kan jurnal Emerald. Yang Abilda ni pun daripada sumber Emerald. Yang Measuring Business Excellence pun daripada Emerald. Jurnal Cleaner Production ni, ni kawan dia lah. Yang ni kan, kita kalau tak ada hantar ke Emerald, boleh kita cite orang lain. Tapi kita punya kompetitor, Jurnal Cleaner Production ni sign direct. Ni sign direct, ni sign direct. Okay, ni jurnal Emerald juga. Emerald, Psychometrika saya tak sure. Yang ni pun saya tak sure. Ni nampak Measuring Business Excellence lagi, dah ada 2 dah. Dia kena cite 2 kali dekat Measuring Business Excellence, dah 2 kali. Ini paper dia sendiri lah. Dia cite diri sendiri lah. Dia punya master buat social responsibility journal. Yang ni pun Emerald. Yang ni pun Emerald. Ini pun Emerald. Ini pun ni sign direct. Yang lain tu ada juga ni science sobriety ni pun ni Emerald. So banyak site Emerald lah. Ada site Emerald. Okay, saya skip je ni. Ini pun Emerald, benchmarking pun Emerald. Ni pun Emerald. Okay. Okay, ni appendix. Ni nak tengok kan? Appendix. Walaupun pilot study, sebab dia dah soalan sidik tu dah sah pakar. Kemudian dia buat ujian reliability. Ni soalan dia tu start macam ni lah. Tak payahlah letak kotak-kotak skala Likert tu, tak payahlah. Kita dah mention dekat bahagian method dah skala Likert berapa. So kat sini cakap je, okay, soalan berkaitan environmental cost, ni item-item dia. Environmental regulation, ni item-item dia. Environmental safety, ni item-item dia. Management commitment, ni item dia. Customer focus, ni item dia. Jadi itu je lah. Jadi bila sebut paper tadi soalan tadi, soalan TD kita tadi tu, dia tanya berkaitan critical success factor ni, satu nak beritahu, inilah result dia. Ini je critical success factor. And critical success factor, yang ni lah yang kita punya nilai min. Tetapi yang mahal kajian ni tu nak keluarkan ni. EC, ER, ES, MC, CV. Ni kenalah baca
teori, model, literature review, baru kita boleh propose ada 5 critical success factor. Kemudian soalan ni bukan, kadang-kadang soalan ni tak ada, kadang-kadang kita kena ambil soalan baru, ambil kat literature review, kena bina soalan. Jadi strong kat sini adalah pemilihan factors. Okay, kemudian nak kena buat set questionnaire. Dari segi analisis simple, pakai mean je. Lepas tu kita ranking kan, lepas tu buat gambar raja. Itu saja. Plus because of this study, pilot study, dia kena buatlah yang pertama tadi ada expert, yang kedua ada Chromebus alpha. Itu saja menjawab soalan tadi. Kalau you nak nanti saya share juga dengan TD nanti, saya share satu folder tu penulisan pasal critical success factor. Baru ni pun saya ada share dekat Facebook. Nanti kalau nak saya share sekali. Jadi kalau siapa nak tengok contoh-contoh lain, saya tulis paper critical success factor yang saya terbit dekat Taylor, saya terbit dekat InDeScience. You boleh tengok dekat link Google Drive. Buka je, memang saya tak lock. Jadi you pergi kat Google Drive tu, you boleh upload semua paper yang saya tulis, paper critical success factors. Jadi kalau tanya saya student degree, cuba bayangkan. Ni saya dah buat lama dah. Student degree saya buat projek buat critical success factor je. Jadi dia buat satu mini thesis dia, kemudian dia buat satu artikelnya. Dah, tak payah pening-pening. Orang lain nak suruh buat ni susah tak? Student degree saya pakai nilai min je. Jadi biar dia belajar macam mana nak buat soal sidik, macam mana nak keluarkan factors. Biar dia berat kat situ, tapi analisis saya tak beratkan dia. Soal sidik pun tak perlu banyak-banyak, tak perlu IV, DV, tak payah. Satu je. Jadi biar orang kata tu orang kata degree project pun boleh keluarkan artikel jurnal. Boleh plan macam tu lah. Selebih tu nanti kalau saya cerita artikel lain tu dah jadi macam paper, dah cerita pasal kelas critical success factor pula. Jadi ini salah satu contoh yang saya nak share lah. Ada lagi tempat yang saya hantar dekat Taylor, banyak dekat Emerald lah. Saya sendiri pun hantar kat Emerald. Apa tu hantar dekat InDeScience. InDeScience banyak. Student saya ramai dekat hantar kat InDeScience. Okay, ada soalan lain? Sangat menarik. Nak tanya boleh? Okay, boleh. Saya tambah sikit kan. Kalau nak tanya saya kan, critical success factor ni boleh jadi objektif nombor 1. Kan dalam tesis ke dalam projek, dia jadi objektif nombor 1. Kan nombor 1 kan kita bisa tengok identify level. Biasa orang buat identify level ataupun mengenal pasti tahap. Kan biasa kita tak objektif kan. Sekarang kita tukar sikit critical success factors untuk jadikan objektif nombor 1. Nombor 2 tu barulah nak fikir regress ke apa-apa, baru fikir objektif nombor 2. Jadi sekurang-kurangnya kalau tanya saya sekarang ni, saya tengah buat draft satu idea. Sebenarnya kan bagi student PhD, kita boleh tambah dia objektif. Nombor 1 dia buat SLR. Nombor 1 tu objektif dia buat SLR. Dia nama objektif tu to review. Tapi dia buat SLR lah. Objektif nombor 2, dia akan buat critical success factor. Nombor 3 tu baru dia pergi benda lain. Barulah dia nak pergi ke mana-mana tu pergi. Jadi student kita kalau buat SLR dengan CSF, dia punya literature review dia cantik. Kemudian dia mulakan dengan analisis dia benda pasal mean. Sebab semua orang kalau dalam bidang statistik contohnya, memang kena mulakan dengan mean dulu. Jadi kalau tanya saya, kalau katalah setengah tu panel dia nak 4 objektif kan. Tak apa. 2 objektif pertama buat SLR, objektif 2 buat CSF, objektif nombor 3 dia nantilah nak buat mediating ke, moderating ke, nak buat regress ke, nak buat decision making ke apa tu jadi objektif nombor 3. Itu sekadar idea. Okey, sorry mencelah. Okey, boleh sambung. Tadi nak tanya soalan, minta maaf. Okey, saya Siti Zubaidah Umar. Nak tanya berkaitan dengan untuk publication ya. Kalau kita nak publish dalam satu jurnal, biasanya kita akan selain pada kita melihat jurnal-jurnal yang bersesuaian dengan bidang kajian kita, kita juga akan mencari jurnal-jurnal yang berpotensi mudah untuk diterbitkan. Ya. Jadi ada tak cara untuk kita sama ada dalam database Web of Science ke ataupun Science Direct ke ataupun Elsevier ke yang boleh memaparkan semua senarai jurnal, contohnya SSCI ke, senarai semua jurnal social science, dan juga memaparkan kekerapan isu yang dipaparkan dan juga APC ataupun bayaran dikenakan. Maknanya contohnya kalau saya klik under Web of Science SSCI, pilih nama social science, dia keluar semua senarai jurnal social science. Di situ ada dipaparkan berapa kali isu dia setiap jurnal tu, berapa bayaran dia. Sebab selama ni kita pergi kepada setiap jurnal untuk melihat kekerapan isu tersebut yang dia memakan masa lah. Ada tak cara kaedah untuk melihat macam tu? Tak ada. Website tak boleh trace macam tu. Website kena trace satu-satu. Minta maaf, saya makan coklat. Okay. Apa nak buat? Ada 2 cara.
Yang pertama tu kerja library. Kita dekat universiti ada satu orang person in charge yang tahu benda ni adalah library. Library ni ada satu bidang nama dia information management. Orang yang grad information management ni kerja dia. Kerja dia from the database, dia kena identify dan dia kena, kita panggil apa tu? Kena interpret menjadikan satu platform yang you request tadi. Dia kena buat masukkan dalam Excel, dia akan keluarkan summary semua. Okey. Itu. Kalau dekat UPSI dah ada dah. Jangan pula naikkan pangkat dia pindah ke UPM pula lepas ni. Yang you cakap tadi, kita orang call je dengan library bagi. Itu sebab library dia master list. Dia yang beli dan dia boleh dengan mudahnya access. Kita ni ada boleh access because of kita ada masukkan nombor staff kita je. Tapi kita very limited access. Ada part yang tak boleh nak access. Itu nombor satu. Nombor dua, jangan buat seorang-seorang. Memang demam lah kalau buat seorang-seorang. Okay? Apa nak buat? Kita buat group. Contoh sekarang ni susah lah sikit kan. Kalau kata boleh face to face. Okay, fakulti ekologi kita panggil semua pensyarah. Okay, duduk dalam satu kumpulan ikut bidang. Okay, sekarang ni, okay, meja ni kita nama dia meja Emerald. Meja yang kedua namanya meja Taylor. Okay, sekarang ni saya dah listkan dalam Excel. Apa you kena masukkan? Okay, untuk fakulti ekologi, senaraikan jurnal-jurnal yang bersesuaian dalam bidang ekologi. So, kita senaraikan. Contoh ke Emerald ada 40. Kemudian kita cari siapa dia punya chief editor, kita buat kerja berkumpulan, masukkan. Jadi, bila dah siap sampai petang, okay, kumpulan 1 dah siap dah database Emerald, kumpulan 2 dah buat database Taylor macam tu. Buat kerja homework 1 hari, sambil makan, sambil minum, tahu-tahu kerja siap. Itu cara yang terbaik. Yang itu yang saya buat. Saya pergi ke satu universiti, yang tu yang saya buat bengkel, buat kerjasama. Panggil sekali student postgrad ke apa sekali, RA kita buat kerja sekali. Itu cara yang terbaik. Itu cara yang kita faham. Masing-masing tahu dalam bidang. Oh, saya tahu, saya ada pengalaman, saya ada kawan, saya dah pernah hantar dekat Taylor. Pernah hantar, ini memang jurnal yang okey. Okey, lepas setting benda tu, baru kita kolom tambah sebeli remark. Remark ni subjektif lah. Kita tanya orang yang berpengalaman. Jurnal ni macam mana, apa trik dia. Jadi yang tu memang tak ada dalam database. Itu base pada pengalaman saya, kita buat Excel tu untuk tu. Tapi sebaiknya kena go through fakulti atau jabatan. Kalau jabatan lagi best lah. Jabatan lagi spesifik kan. Jadi dalam jabatan dia ada banyak dalam bidang. Itu cara yang terbaik. First, kalau nak cepat call library. Saya tak tahu lah UPM kata, yang ni pensyarah buat sini, kita tak buat. Tapi kalau kita kat UPSI, kita bagi masa dia buat. Cara yang terbaik adalah kita nak bagi dia token lah. Kita panggil dia, bagi talk sikit, bagilah dia cepat dia mengajar berapa jam. Kemudian nanti dia buat homework, dia akan sediakan database tu. Tapi kalau tanya saya, database tu sekejap je. Kalau saya dapat password library tu, saya antara orang yang paling gembira lah. Bagi saya dalam 4 jam, 5 jam saya boleh buat. Contohnya kan. Jadi sebab data dia tak sama macam kita. Kita terjenuh-jenuh nak cari. Oh, kita cuma ada accepted rate, kita cuma ada ni. Dia orang ada lebih. Dia ada lebih daripada tu. Dia boleh detect. Orang lecturer UPM banyak hantar kat mana. Orang kat Malaysia banyak hantar kat mana. Jadi you boleh buat simplify. Jurnal kat mana yang cepat lambat semua dia boleh tahu. Kita tak boleh tahu. Kita tak boleh trace. Tapi library mungkin boleh access. Tergantung kepada darjah access tu. Kalau kata kita bayar 5 juta setahun dekat Scopus, mungkin access kita besar. Dia semua duit. Database is buat duit. Kalau kita langgan dengan bayaran lagi mahal, kita dapat platinum access contohnya, mungkin semua benda kita boleh access. Jadi orang boleh dapat PhD je. Pasal soalan tadi tu, orang boleh dapat PhD. Dalam bidang information management, kalau kita boleh keluarkan simplified data tu, dah boleh dapat satu analisis dalam PhD. Jadi kalau tanya saya, kalau kita nak buat seorang-seorang, macam buat PhD lah. Kalau nak buat seorang-seorang. Jadi kena buat secara teamwork ataupun secara library. Tapi kalau dapat terus macam tu, memang tak ada. Memang tak ada. Melainkan kalau dia ada apa, call bebas tool ke, kita tanya soalan dia boleh provide. Setakat ni memang semua tak provide servis tu. Sebab servis tu perlu dilanggan, perlu dibayar oleh universiti, dan universiti bidang library memang kacang lah. Siapa yang belajar information management memang kacang je benda tu untuk dia access benda tu. Kalau kita teraba-raba lah untuk nak buat benda tu. Terima kasih. Minta maaf soalan tu tidak terlalu membantu sangat lah. Saya cuma bagi direction lah. Macam mana kita nak dapat abstrak tu. Kalau tanya saya dua cara tu sama ada contact library ataupun kita meeting ke meet ke mana-mana. Tapi online kurang. Saya dah buat dah dekat online tak jadilah. So bila buat satu tempat, makan minum, buat kerja sama-sama. Saya honestly kalau panggil semua pensyarah mungkin tak jadi sebab pensyarah mungkin sibuk. Kena invite sekali student master, student postgrad, jadi RA, jadi satu team baru jadi cantik lah. Kalau pengalaman saya macam itulah. Kalau kata
panggil student postgrad pun dia pun seronok bersama-sama dengan bersyarah. Dia jadi tukang type, jadi apa, kita tukang cari-cari dan sebagainya. Menarik tak? Orang-orang muda ni kadang dia laju sikit buat IT. Kan? So menarik sangat. Saya rasa sesi ni macam lagi lama lagi seronok pula doktor, tapi itulah rakan-rakan semua kita kena stop juga. Hampir pukul 1 kita tengok Dr. Fazli pun daripada tadi non-stop cuma makan coklat je, kesian. Tak ada, saya kan wife ngajuk pula dia dahulu coklat, kita kena makan lah. So ada last soalan. Saya nampak dalam chatting ada satu soalan tadi tu. Sekejap ya. Daripada Oppo A93. Saya baca soalan dia. Ada soalan, saya tak perasan. Oh, ada soalan. Saya baca. Minggu lepas saya dijemput untuk review paper dari Journal of Cleaner. Bagus tu, jurnal tu bagus tu. Area manuskrip tu sesuai dengan bidang saya, tapi metodnya saya tak familiar. Jadi saya dah tolak review tu. So apa pandangan doktor tentang isu ni? It's good. Oppo kalau kita professional, jangan itu macam kalau kita reject jadi review nanti next kami dia tak bagi. Dia kalau cleaner production ni dia jangan risau, kalau you reject lepas ni you akan dapat lagi lah. Kalau tanya saya, kalau you nak buat pun tak ada masalah. You boleh tolak, masa yang sama kalau you tak nak tolak pun tak apa. You review yang part yang you tahulah. So dekat bahagian method tu yang buat general lah. Tapi saya suka attitude Oppo ni lah. Kalau saya pun saya akan buat macam Oppo ni, saya akan reject, saya akan beritahu I'm not expert from the method. So kita pun cakap lah untuk kita untuk next time any task kita akan review untuk another paper. But these papers kalau saya nak review pun unfair lah, saya cuma review sampai literature je. Jadi kita buat keputusan because I'm not familiar regarding on the method and analysis. Jadi tindakan Oppo ni bagi saya you menolak ada satu keputusan yang baik lah. Tapi jangan risau, jangan rasa lepas ni tak kena blacklist ke, tak ada. You standby je, nanti tengoklah minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan dapat lagi another task. Okay, tu sajalah soalan tu, saya kira soalan penutup lah semua Okay, ada satu soalan last tu. Saya bab tu yang paling susah tu, bab buku tu. Saya menulis buku bab ni kurang. Bab buku ni memang saya cakap terus, saya bukan orang person yang kalau tulis buku itu saya tak. Kalau tulis buku, ada beberapa buku yang saya buat ni pun sebabkan because of kawan ajak, student ajak macam tu je. Saya buku akademik belum lagi lah. Sebab saya consider macam hari ni kan, bila saya ada take note dekat kertas saya ni, ada benda yang saya rasa ada benda soalan you tanya ataupun masa-masa mengajar tadi, nampak ada kekurangan, saya dah take note. Jadi saya ni jenis orang yang menambah sesuatu lah. Macam hari tu kalau saya mengajar, asas ada 10 modul je, jadi 15 modul, jadi 17 modul. Sekarang ada 21 modul. Jadi dalam kepala menambah. Macam critical science factor tu dah mengajar, dah buat pada tahun 2011. Tak pernah terfikir pula nak buat satu modul tulis artikel berdasarkan critical science factor. Tu jadi satu lagi modul. Jadi benda-benda tu menarik. Macam saya tengah nak buat sekarang ni menulis artikel berdasarkan parameter. Orang boleh develop parameter buat artikel jenis. Itu tengah. Tapi itulah macam nak mengajar ni, mengajar memang sedap tapi tak buat macam tak seronok lah. Macam saya tak buat paper SLR, tapi bila saya nak gajar SLR macam orang lain kot. Panggillah Dr. Harold ke. Jadi saya ada rasa macam tu. Kalau saya tak buat, saya ada sikit-sikit je. Kalau saya buat benda tu, saya memang boleh ajar habis lah, insyaAllah. Okay, insyaAllah. So memang tadi Prof Asnarul memang tak ada buku, tapi itulah yang nota kuliah. Saya bagi lagi. Nota kuliah pun memang banyak jugalah, sebab cara penulisan Dr. Fazli pun satu-satu senang follow. So insyaAllah ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa kita ucap terima kasih banyaklah kepada Dr. Fazli. Sebenarnya memang kalau ikutkan 21 modul tu, yang saya ikut 20 modul itu pun dah 5 hari daripada pagi hingga petang lah. So memang banyak yang kita nak cover. InsyaAllah kita akan adalah siri-siri akan datang. Jabat TDPI kita akan susun program-program mana yang bersesuaian. Contohnya yang agak kritikal dan penting, mungkin lepas ni kita ada jugalah untuk tips dan tricks penerbitan, and then jenis-jenis artikel ni memang tadi tertariklah critical success factor tu. Selain sebab SLR memang kita ada juga dengan Dr. Hairul
Okay, dengan Dr. Fazli, ni benda yang kita kena kena buat jugalah. Saya ni cakap untuk diri saya sendiri juga ni. Okay. So alhamdulillah kita dah sampai ke waktu kemuncak. Banyak yang telah di-share. Pertama tentang pendaftaran OCID, Scopus, Publons, Worst Dimension itu tadi. Kemudian yang kedua database top publisher, ada banyak tadi diselingkan dengan tips-tips juga. Kemudian yang ketiga journal finder, suggester, matcher. Yang ini yang sangat-sangat membantu kita lah untuk nak identify mana kesesuaian jurnal yang kita nak hantar dan kita nak tulis nanti. So di pihak kami Fakulti Ekologi Manusia sangat-sangat mengucapkan terima kasih pada Dr. Fazli dalam sesi yang sangat bermanfaat ni lah. Dan ini juga satu momentum untuk kita bergerak lagi ke depan lah untuk penulisan ni, insyaAllah. So kalau ada salah silap kelemahan daripada pihak kami, khususnya di penganjur TDP IFM, kami mohon maaf semua. InsyaAllah kita tutup dengan surah As dan tasbih kifarah. Kita boleh on video, kita boleh ambil gambar. Kenangan sikit. Saya stop share. Okay. Okay, kita ambil gambar sekejap. So alhamdulillah kita. Terima kasih ya Tuan Guru. Terima kasih Prof. Biasa jumpa kat FB je. Hari ni boleh bantu kami lagi ya. Boleh bantu kami lagi insya-Allah ya. Hari ni dapat jumpa live. Biasa kat Facebook je. InsyaAllah. Okay. So kita senyum. Saya jadi host, saya juga ambil juru gambar lah hari ni. Saya assistant. Boleh. Kalau suruh Prof Narul takut tak jadi gambar.